Kalau berani, cakaplah sekali lagi. Apa yang aku cakap tadi salah ke? Sudahlah pendek, ganas pula tu. Bawa beban anak pula. Nak jumpa janji temu dengan aku. Kau rasa kau layak ke? Anak aku bukan beban. Biar aku beritahu kau. Walaupun kau tidak bawa anak kau, aku tetap tak akan berkahwin dengan orang yang ganas dan kontot seperti kau. Tiada hantaran pun aku tak mahukan kau. Ada orang jatuh di sana. Hei pendek, jangan berpura-pura baik. Kau harap aku akan berubah hati? Jangan bermimpi. Akulah yang tidak mahukan kau dulu. Selepas kau ditipu oleh wanita tua itu, jangan sesekali datang merayu pada aku. Tiada apa yang menarik lagi untuk dilihat. Semua orang boleh bersurai. Cik, terima kasih kerana menyelamatkan saya. Katakanlah, balasan apa yang awak mahukan. Cakap saja apa yang awak mahu. Makcik, saya selamatkan orang bukan kerana mahukan balasan. Tapi, kalau Puan ada calon yang sesuai, Puan boleh perkenalkan kepada saya. Kebetulan sungguh, anak lelaki saya masih bujang. Oleh sebab awak sudah selamatkan saya perlu membalas budi baik awak. Saya mau kenalkan anak saya kepada awak. Betul kah? Ya, Selamat sejahtera, Presiden Lu. Presiden Lu, pendapatan kumpulan dari luar negara bagi separuh tahun pertama ini telah melebihi jangkaan $1 bilion. Jingshu, sesuatu telah terjadi kepada Mak. Cepat datang ke sini. Saya datang sekarang. Sediakan kereta. Baik, Tuan. Xiao Xiao, anak lelaki saya sangat berjaya di usia muda. Dia juga tinggi dan tampan. Ketinggiannya 1,89 meter. Pribadinya juga sangat baik dan dipercayai. Tapi tinggi saya cuma 155. Adakah ianya nampak tidak sepadan? Lagipun, saya juga mempunyai seorang. Mak, Nampaknya saya sendiri merasai kehebatan orang setinggi 189 ini. Xiao Xiao, inilah anak lelaki saya, Lu Jingshu. Saya tidak tipu awak kan? Wah, ini benar-benar perbezaan ketinggian yang paling komel. Jingshu, cepat bawa bakal menantu Ma untuk mendaftarkan perkawinan kamu berdua. Mak, jangan bergurau begitu. Maka tak ada hal kecemasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Asma Mak baru saja menyerang, hampir meragut nyawa Mak. Mujur Xiao Xiao, selamatkan Mak. Sekarang juga saya bawa Mak pergi buat pemeriksaan di hospital. Mak tak apa-apa sekarang. Mak rasa segar bugar. Jangan pula kau cari peluang nak melarikan diri. Xiao Xiao telah selamatkan nyawa Mak. Bukankah sepatutnya kau kahwini dia? Sampai hati Mak buat anak sendiri begini? Aku tak nak kahwin. Kamu ini melampau sangat. Makcik, ia cuma bantuan kecil sahaja. Lagipun jika melihat kepada taraf dia, saya rasa kami memang tidak sesuai bersama. Tengok itu, dia pun sadar diri, tahu dia tidak layak untuk aku. Sebab itu dia berundur diri. Kenapa kau ini tebal sangat muka? Dapat kau berkahwin dengan Xiao Xiao, itu sudah dikira kau sangat beruntung. Xiao Xiao, kamu abaikan saja dia. Dia sudah cukup padan dengan kamu. Jangan risau ya. Tak perlu dengar pendapat dia. Biar makcik yang buat keputusan. Mak, budak perempuan ini nampak macam bawah umur. Saya tak mau terlibat dengan jenayah. Umurnya sudah 23 tahun. Dia cuma bertubuh kecil dan molek. Kau tahu apa itu? Perbezaan ketinggian yang komel? Kalian berdua adalah contohnya. Mak, dia cuma orang asing yang Mak kenal di jalanan. Mana tahu dia cuma gunakan helah untuk memerangkap saya.
Xiao Xiao baru saja selamatkan Mak, dia bukannya orang seperti yang kau tuduh. Mama, rekan sekelas asyik bertanya di mana papa saya. Lele sayang, janganlah menangis. Tidak lama lagi, kamu akan ada papa. Begini Cek Neng, awak tidak perlu ambil serius kata-kata mak saya tadi. Kalau awak tak rela berkahwin, Saya rela berkahwin. apa? Baguslah begitu Xiao Xiao. Jangan risau. Tentang uang hantaran, Mak Cik tidak akan abaikan kamu. Saya tidak perlukan uang hantaran. Saya cuma mahukan dia. Tak mau duit, cuma maukan aku. Ternyata tekaan aku betul. Dia memang mau ambil kesempatan atas aku. Setelah banyak kali menyertai temu janji, akhirnya aku berkahwin dengan lelaki yang baru pertama kali aku temui. Ini rumah awak, Ya, uruskan orang untuk bantu dia pindah rumah. Baik, Tuan. Papa. Ayah. ini anak saya. Awak ada anak? anak? Jingshu, Ini penipuan perkawinan. Mari pergi ke pejabat pendaftaran sekarang. Batalkan pendaftaran perkawinan ini. Minta maaf, saya cuma mau memberikan anak saya sebuah keluarga. Tolonglah saya. Jangan risau, ayah kepada anak ini tidak akan mendatangkan masalah kepada awak. Asalkan awak tak ceraikan saya, apa sahaja syarat awak akan saya penuhi. Tak boleh, mesti cerai. alahai, kenapa nak cerai? Ada anak ini sangat bagus. Fikirlah, perkawinan ini sangat berbaloi. Sudah ada istri dan anak, apalagi yang tak puas hati. Bukan begitu. Lele panggil nenek. Nenek. Ya, aduhai. Aduhai, baiknya cucu nenek. Wah, Jingshu, tengoklah budak ini. Wajahnya dengan kamu semasa kecil sangat mirip sekali. Ayah. Pelik, kenapa bila nampak budak ini, hati rasa sangat tersentuh. Dia sanggup berkahwin. Demi anaknya. Mungkinkah saya benar-benar salah sangka padanya? Jingshu, saya sangat sukakan cucu yang baik ini. Awak mesti aturkan sebuah tadika antara bangsa untuk dia. Baiklah, Encik Lu, terima kasih. Tapi tak perlulah. Pergi ke sana pasti perlu banyak uang, bukan? ini uang belanja awak. Tak mengapa. Saya sudah pun dapat kerja. Ini cuma taktik tarik tali. Nak guna atau tidak, terpulanglah. Aku ada urusan luar selama 2 hari. Mak, saya pergi dulu. Baiklah. Xiao Xiao, anak saya itu. Cakapnya nampak kasar tapi hatinya baik. Dia akan layan awak dengan baik. Tidak kira apa yang berlaku pada masa hadapan dengan Lu Jingshu. Sekurang-kurangnya, Lele akhirnya ada sebuah keluarga yang stabil. Presiden Lu, orang yang Tuan minta saya cari itu sudah ada. Tak perlu cari lagi. Saya sudah pun berkahwin. Hal yang dulu-dulu, biarlah tamat di sini. Baik, Presiden Lu. Oh ya, ada satu perkara lagi. Puan sudah mula bekerja di syarikat kita. Dia berjaya masuk ke grup Lu. Nampaknya dia memang berkebolehan. Jalan, pergi ke syarikat. Berusaha. Demi Lele, aku mesti berjaya membina kerjaya di bandar besar ini. Kau tak ada mata ke?
Kau tidak nampak ke? Maafkan saya. Biar saya bantu lapkan. Aduh, pergi sana. Orang baru ke? Sekarang syarikat ambil tukang cuci, tak tengok ketinggian ke? Apa kabar? Saya Ning Xiao. Ketinggian tidak mempengaruhi kerja saya. Besar sungguh cakapnya. Baiklah. Cermin kat atas tu kotor. Pergi lap sampai bersih. Kenapa tak sampai ke? Kalau tak sampai, jangan cakap besar. Kau menipu. Kalau ketinggian tak cukup, gunakanlah otak. Lagi bagus daripada tak ada otak langsung. Apa maksud kau? Siapa yang kau cakap tak ada otak tu? Terjerit-jerit di tempat awam, tak ada adab ke? Bergaduh dengan tukang cuci, memalukan saja. Pengarah Zhou ini tukang cuci baru. Dia tak tahu undang-undang. Diam, kereta Jingshu akan sampai tak lama lagi. Semua orang, jaga image masing-masing. Jingshu? Diamlah. Nama Presiden Lu, layak ke kau sebut? Lu Jingshu. Suami saya pun ada nama itu. Apa kau cakap? Presiden Lu tu suami kau? Dah gila ke? Cerminlah diri sendiri dulu. Macam mana rupa kau? Ya, dia orang biasa. Tak mungkin jadi presiden syarikat ini. Kalau nak berangan pun, biarlah berpada-pada. Betul tuh. Pengarah Zhou kami ini baru sepadan dengan Presiden Lu. Mana mungkin orang macam kau, yang rendah dan miskin, boleh setaraf dengannya? Apa yang tercegat lagi? Balik ke bilik store kamu sekarang. Kau dengar tak? Buat semak di sini saja. Dasar orang pendek. Saya sedang buat kerja dengan baik, kalianlah yang buat semak. Kecil-kecil pun baran. Mesti kau tak sampai nak lawan aku pun kan? Orang macam kau ini, boleh kerja dengan betul? Kenapa kau pijak kaki aku? Bangun cepat. Minta maaf dengan pengarah Zhou sekarang. Lepaskan saya. Dia yang sandung kaki saya dulu. Berani kau melawan lagi? Tahulah aku macam mana nak ajar kau. Presiden Lu dah sampai. Jingshu, awak dah sampai. Maaf, saya tidak dapat imbangkan badan. Apa yang sedang berlaku ini? Jingshu, ini bukan masalah besar. Dia cuma pekerja baru, tidak tahu peraturan. Kami hanya mahu mengajarnya tentang disiplin. Betul itu. Lagipun, dengan image dia seperti ini, tidak tahu pula saya bagaimana dia boleh masuk ke grup Lu kita. Saya sendiri yang ambil dia bekerja. Ada masalah? Mana mungkin? Bagaimana Tuan sendiri sanggup mengambil seorang pencuci? Budaya syarikat grup Lu yang pertama, setiap pekerja adalah keluarga, dan jangan membeza-bezakan derajat pekerjaan. Nampaknya yang tidak tahu peraturan adalah kamu semua. Presiden Lu, bukan itu maksud saya. Cepat minta maaf kepada Cik Ning. Maafkan saya. Jingshu, ini perkara kecil sahaja. Janganlah marah. Ya Tuhan, memang betul dia. Orang yang aku kahwini itu, rupanya presiden grup Lu. Cik Ning, mari ikut saya sebentar. Pengarah Zhou, janganlah Tuan fikirkan sangat. Presiden Lu pasti nampak pencuci itu sudah keterlaluan dan mahu uruskannya sendiri. Cik kan seorang puteri kaya, sanggup lepaskan empayar keluarga untuk bekerja di grup Lu, tidak mungkin orang asing yang rendah diri itu boleh tandingi Cik. Terima kasih.
Lepaskan saya. Jangan bergerak. Sing-singkan kaki seluar kamu. Tidak perlu, biar saya buat sendiri. Dia agak comel juga. Apa yang awak mau buat? Jangan bergerak. Kalau mak saya tahu kamu dibully di syarikat saya, dia pasti akan terus ke sini dan hancurkan pejabat saya ini. Awak betul-betul presiden grup Luke? Tidak nampak seperti presiden ke? Nampak. Cuma saya tidak sangka ia begitu kebetulan. Duduk diam-diam. Sudah kena bully pun, masih tidak tahu mau pertahankan diri. Kenapa tadi awak berlakon seperti tidak kenal saya? Saya tidak pasti apa yang kamu mau. Jadi, saya belum dedahkan lagi hubungan kita. Bukannya saya sengaja mau sorokan. Tak apa. Tak perlu beritahu orang. Rahasiakan sahaja perkawinan kita. Kahwin rahasia. Saya tidak mahu sebab hubungan kita ini, pekerjaan saya terganggu. Awak sudah banyak bantu saya. Bantu Lele dapatkan dokumen pendaftaran dan cari sekolah untuknya. Awak jangan risau, saya pasti akan bekerja keras supaya dapat bayar balik uang awak. Saya takkan guna hubungan kita di dalam syarikat ini untuk dapatkan layanan istimewa. Dalam pikiran dia, kerja sebagai pencuci itu rupanya lebih penting berbanding identiti Puan Lu. Sepertinya ia lebih utama. Dia nampak berdikari dan gigih, sentiasa bersyukur dengan apa yang ada tanpa mengharapkan apa-apa dari saya. Adakah selama ini saya yang pikir buruk tentang dia? Kebelakangan ini, kaki jangan banyak bergerak, nanti luka itu semakin parah. Mari. Buka baju. Buka baju kau. Apa awak mahu buat? Kita berada di syarikat sekarang. Apa yang kau pikirkan? Aku cuma mau kau buka jaket itu, untuk sekalian memeriksa sama ada lengan kau tercedera, supaya kita boleh uruskan sekali. Oh, Tadi kau nampak garang macam kucing yang mencakar. Kenapa sekarang sangat menurut kata? Dah siap? terima kasih ya. Em, Saya pergi dulu. berkahwin dengan budak kecil ini? Nampaknya tidak buruk juga. Biar aku masuk. Ke tepi. Cik tidak boleh masuk. Ke tepi. Beri jalan. Jingshu, awak sudah berkahwin? Dengan siapa? Kami pasangan suami istri. Tiada salahnya sapu ubat kan? Alamak. Saya terlupa ambil telepon. Jingshu, awak berkahwin itu adakah hanya untuk sakitkan hati saya? Ataupun makcik yang paksa awak? Jingshu, saya tahu dalam hati awak masih ada tempat untuk saya. Aku tidak sukakan kau. Jika di masa depan aku mempunyai seseorang untuk dicintai, orang itu hanyalah istri aku. Jika kau melampaui batas lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Keluar. Wah, kau belum dipecat lagi? Bagaimana Presiden Lu belum halau kau keluar? Hanya kerana dipeluk sekejap oleh Presiden Lu, kau sudah lupa diri? Kau tahu apa hubungan antara pengarah Zhou dan Presiden Lu?
Mereka teman sejak kecil lagi. Kau hanya seorang pencuci, ada hati mau bersaing dengan pengarah Zhou? Nasihat aku, sedarlah diri sedikit. Orang seperti kau mahu mengejar darjat tinggi, awas, nanti kau jatuh sendiri. Rupa-rupanya orang yang dia suka adalah Zhou Ruoyi. Bukankah dari dulu aku sudah tahu, dia hanya mahu membalas budi sebab itu dia berkahwin denganku? Aku sudah mendapat banyak perkara. Janganlah harapkan sesuatu yang memang bukan milik diri sendiri. Tidak mengapa, rehat 1 malam akan sembuh. Biar saya buat sendiri. Adakah ibu kamu sedang dalam emosi tidak baik? Mama, adakah esok Mama masih perlu pergi ke tempat orang jahat itu untuk bekerja? Saya mau pergi bersama Mama. Saya akan lindungi Mama. Anak sayang, Mama pergi ke sana untuk bekerja. Lele, kamu mau lindungi Mama? Iya, Kad ini boleh digunakan untuk kebanyakan kawasan di syarikat. Radio amatur ini pula, kamu hanya perlu tekan butang merah untuk mencari Papa. Esok, kamu teman Mama pergi ke pejabat. Tetapi, kamu mesti dengar kata Mama. baik. Janji. Janji. Sahkan janji. Lele sayang, duduk sini elok-elok dan bermain, jangan lari kemana-mana. Mama akan cari kamu selepas selesai kerja. Baik. Jangan sekali-kali bawa kad ini dan merayau-rayau tahu. Terutamanya tempat yang banyak bunga. Jangan pergi ke sana. Faham? Baik, faham Mama. Mama, Tata. Ning Xiao, kamu bawa anak ke tempat kerja ke? Ingat syarikat ini bapak kamu yang punya? Peraturan syarikat menyatakan, orang luar dilarang masuk ke dalam pejabat. Kamu tidak mahu kerja lagi ke? Dia budak baik, dia tidak akan lari kemana-mana. Saya sedang bercakap dengan kamu, kenapa kamu mahu lari? Budak pendek. Lepaskan saya mahu pergi kerja. Mak Cik jahat. Jangan bully Mama saya. Kamu, berani kamu tolak saya. Kuek, Mak Cik jahat. Suna, dia hanyalah seorang kanak-kanak. Ning Xiao, lebih baik kamu jaga anak kamu baik-baik. Kalau dia merayau dan merosakkan harta benda syarikat, akibatnya nanti kamu tidak akan mampu untuk tanggung. Pengarah Zhou, Ning Xiao itu hanyalah tukang cuci, tapi dia berani bawa anak lelakinya ke pejabat. Budak itu disembunyikan di dalam bilik store. Sesiapa yang masuk ke sini perlukan pas. Macam mana dia boleh masuk? Saya pun tidak pasti. Tapi memang pelik, Ning Xiao nampak masih muda, tapi anaknya sudah nampak seperti berusia 6 atau 7 tahun. Orang kampung kawin awal itu perkara biasa. Budak umur 6-7 tahun, memang waktu mereka suka bermain. Bayangkan kalau dia tersalah langkah dan masuk ke kawasan larangan, maka Ning Xiao akan bersalah karena membawa orang luar masuk ke kawasan sulit syarikat dan tuduhan itu memang berasas. Kalau begitu, cepat bawa saya ke sana. Ibu pesan, kawasan yang mempunyai haruman kuat tidak boleh saya dekati. Ibu awak ada menunggu di dalam. Cepatlah masuk. Ibu tidak ada di dalam. Buka pintu ini, Mak Cik. Saya tidak boleh berada di sini. Mak Cik, buka pintunya. Lepaskan saya mau cari ibu. Kali ini Ning Xiao pasti akan hilang kerjanya. Biar dia rasakan. Ibu, ayah. Ning Xiao, anak kau sudah buat masalah. Apa? Dia berlari ke tingkat 28 ke kawasan pameran produk baharu. Bagi mengelakkan maklumat bocor, orang yang tiada kebenaran dilarang masuk. Kawasan pameran?
Adakah di sana hari ini dipenuhi dengan banyak bunga segar? Jangan tukar topik. Apa yang kita bincangkan sekarang adalah tentang anak itu. Lele, emak di sini. Emak. Buka pintu. Lele. 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 Ning Xiao, awak bawa anak awak ke syarikat tanpa izin. Dia masuk ke kawasan penting dan disyaki mencuri maklumat rahasia. Dia baru saja masuk tadi, Kak. Dia tak kenal banyak perkataan pun. Tolong lepaskan dia. Saya dah ingatkan awak awal-awal. Jaga anak awak baik-baik. Kenapa belum pegang dia? Dia alah kepada debunga. Ia sangat berbahaya. Wajah dia cuma nampak merah. Dia nampak oke saja kan? Awak Ning Xiao semata-mata mahu mengelak tanggung jawab, sanggup berbohong seperti ini. Suna, kalau ada apa-apa, lepaskan pada aku. Anak aku tak bersalah. Aku tanya kau, semalam, adakah kau sengaja menggoda Presiden Lu? Mana ada? Kalau macam itu, kenapa dia tak pecat kau? Tiada kaitan dengan kau. Cepat lepaskan dia. Emak, ayah. Lele? Lele? Aku merayu pada kau. Kalau terus berada di dalam, nyawanya akan terancam. Tolonglah lepaskan dia. Emak, ayah. Emak, ayah. Itu Lele. Dia dalam bahaya. Asisten khas Liu. Dapatkan rekaman kamera litar tertutup sekarang. Periksa lokasi Lele. Kalau begini berterusan, dia benar-benar dalam bahaya. Cepat lepaskan dia. Saya cuma ikut peraturan syarikat saja. Ini semua salah kau bukan? Kau yang bawa dia ke syarikat, biar dia merayau ke sana-sini. Kalau apa-apa berlaku kepadanya, kaulah puncanya. Keluarkan kunci itu. Bagi kunci itu sekarang. Sabar dahulu, kuncinya ada di dalam bag, cari sendiri. Ning Xiao. Maaf sangat, terlepas pula dari tangan. Kita di tingkat 28, kalau kau nak, pergi ambil sendiri. Kenapa awak cuai sangat? Sekarang apa yang perlu kita buat? Terpaksa minta kunci ganti? Atau panggil tukang kunci sahaja? Asalkan awak lepaskan dia, saya sanggup lakukan apa sahaja. Melutut, akui kau tidak tahu mendidik anak, melanggar peraturan bawa orang ke pejabat, kemudian letak jawatan dan pergi dari sini. Manalah tahu jika saya gembira, saya boleh lepaskan anak kau. Rekaman CCTV menunjukkan pengarah Zhao telah bawa Lele ke kawasan pameran. Di situ ada banyak bunga segar. Tuan ada alahan debunga. Tuan tidak boleh ke sana. Lele adalah anak aku. Presiden Lu, Zhou Ruoyi. Jingshu, budak ini sendiri yang menceroboh masuk ke zon pameran produk baharu. Kami hanya mengikut peraturan syarikat. Dengan mengasingkannya di dalam buat sementara, kami sedang bersedia untuk melaporkan perkara ini dan menunggu keputusan lanjut. Lele baru berusia 5 tahun. Dia tidak tahu menggunakan lift sendiri. Pasti ada orang yang sengaja membawanya ke sana. Jangan mengarut. Semak rekaman kamera litar tertutup di koridor dan lift. Kita akan segera tahu siapa pelakunya. baik Tuan. Mak Cik ini yang dia. Lele, maafkan Mak Cik. Semua ini salah Mak Cik. Minta maaf sekarang. Minta maaf. Tetapi, peraturan syarikat kita bukanlah sekadar hiasan. Jika bukan karena Ning Xiao sesuka hati membawa anak ke syarikat, maka perkara ini tidak akan terjadi. Lele datang atas jemputan saya. Adakah awak mau menyalahkan saya juga? Jingshu, bagaimana mungkin?
Bagaimana Tuan boleh kenal dengan anak Ning Xiao? Itu bukan urusan awak. Mulai sekarang, sesiapapun dilarang membuli Ning Xiao, jika tidak, terima sendiri padanya. Bagaimana mungkin kau mengenali anak Ning Xiao? Tiada kaitan dengan kau. Mulai sekarang, sesiapapun tidak boleh membuli Ning Xiao sesuka hati. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Tidak sangka dia demi aku, sanggup memarahi Zhou Ruoyi. Dia cuma seorang pekerja pembersihan. Kenapa awak perlu lindungi dia? Biar aku beritahu kalian sebabnya. Dia milik aku. Presiden Lu, keadaan badan Lele perlu diperiksa sekali lagi. Mari kita pergi dahulu. Saya akan menemani kalian bersama-sama. Kenapa Presiden Lu ini begitu mengambil berat tentang Ning Xiao? Adakah mereka benar-benar mempunyai hubungan? Mana mungkin? Jingshu sendiri juga alah kepada Debunga. Dia pasti melihat budak itu sangat kasihan, sebab itu dia memberi ihsan kepada Ning Xiao. Ning Xiao ini sanggup menggunakan anak untuk menagih simpati, memang tidak tahu malu. Ning Xiao, Jingshu cintakan aku. Lihatlah nanti. Coba meraih simpati, memang tak tahu malu. Ning Xiao, orang yang Jingshu cinta adalah aku. Kita lihat saja nanti. Awak oke? Saya oke. Dokter kata kanak-kanak alah pada Debunga. Kebanyakannya disebabkan oleh genetik. Awak pun ada terkena Debunga hari ini. Pak, awak tidak apa-apa ke? Oh, saya tidak apa-apa. Lele mungkin warisi daripada ayahnya. Ah, ya. Asisten Kasliu kata, urusan sekolah perlukan buku pendaftaran keluarga. Tolong carikan dan beri pada saya. Baiklah, saya pergi ambil. Buku pendaftaran keluarga. Kenapa umurnya 4 tahun? Perkara itu berlaku 6 tahun lalu. Masanya tidak kena. Xiao. Baru sahaja berkahwin budak ini terus pergi outstation, malah majelis perkahwinan pun tidak sempat nak buat. Xiao, mak berikan beberapa barang kemas, sebagai pampasan buat kamu. Banyaknya, kalau ditukar kepada batu kerikil pun, mungkin berhari-hari baru habis kutip. Kerongsang ini cuma $3 juta. Ini direka khas untuk putri di Raja Eropa. Banyaknya benda ini. Kalau ditukar jadi batu kerikil, mesti ambil masa berhari-hari untuk kutip semuanya. Kerongsang ini harganya baru $3 juta. Sekurang-kurangnya ia direka khas untuk putri di Raja Eropa. Jadi ia agak sesuai untuk menantu saya. Yang berharga $80 juta ini nampak hebat. Cantik, tapi sayang, ia sukar untuk dipadankan. Pakai suka-suka di rumah pun bolehlah. Ya Tuhan, barang kemas di sini. Bekerja seumur hidup pun, saya takkan mampu belinya. Alah, mak dah berumur. Cita rasa mak tak sama dengan gadis muda. Mari sini, Xiao. Pilihlah sendiri, tengok yang mana satu kamu suka. Gelang ini nampak agak menarik. Mungkin, saya patut ambil yang murah sedikit untuk ambil hati mak. Cita rasa Xiao memang bagus. Gelang ini baru sahaja Jingshu dapatkan melalui satu acara lelongan. Walaupun harganya cuma $100 juta. Tapi reka bentuknya memang sangat sesuai untuk gadis muda. Ia dibeli daripada lelongan, walaupun harganya hanya $100 juta. Tetapi gaya dan rekaannya memang sangat sesuai untuk gadis muda. Memang nampak sangat cantik pada Xiao. Gelang tangan sekecil ini, berharga $100 juta. Ia mungkin nampak biasa saja. Xiao, kamu pilihlah lagi beberapa jenis. Boleh pakai bergilir-gilir nanti. Jangan, semua ini terlalu mahal dan berharga. Tidak mahal pun, hanya perlu Jingshu bekerja lebih masa selama beberapa hari sahaja untuk membayarnya. Mari, mak buat keputusan. Gelang ini mak hadiahkan buat kamu. Tak boleh. Saya benar-benar tidak boleh menerimanya. Ia terlalu bernilai. Alahai. Barang kemas yang dibeli adalah untuk dipakai. Hadiah yang aku berikan tiada alasan untuk ditolak. Nampak sangat cantik. Ya, sangat cantik. Benarkah? Benar. Jika kau menyukainya, semua perhiasan di sini adalah milikmu. Benar, kalau awak suka,
Semua barang kemas di sini adalah milik awak. Dah lewat sekarang? Di dapur ada sup yang istimewa saya sediakan untuk kalian. Xiao. Lekaslah pergi minum selagi panas. Minum dahulu sebelum tidur ya. Terima kasih, Mak. Budak bertuah, kau telah dapat istri yang baik, malah dapat anak yang sangat komel. Kau kena jaga mereka baik-baik. Mak, saya faham. Saya tidak akan hampakan, Mak. Mak, Mak. Aduh, selamat malam. Aduh, Lele biar mak yang jaga. Kalian pergilah tidur awal. Ayah perlu pegang tangan ibu kuat-kuat. Kenapa panas sangat? Panasnya rasa seperti tidak tertahan. saya pergi ke bilik kerja dulu. Awak tidurlah awal. Selamat malam. Lele ada ibu yang jagakan. Kalian berdua tidurlah awal. Ibu benar-benar mahir merancang strategi. Kenapa awak ada di sini? Ibu sudah kunci pintu. Kita tidak boleh keluar. Awak mau kemana? Kenapa awak juga berpeluh sebanyak ini? Sup malam ini ada sesuatu yang tidak kena. Kenapa awak pun berpeluh sebanyak ini? Sup malam ini ada masalah. Awak jangan risau. Perkawinan kita berlaku secara terburu-buru. Jika awak tidak setuju, saya tidak akan lakukan apa-apa kepada awak. Saya bukan bermaksud begitu. Saya pergi mandi dahulu. Memandangkan kita sudah berkahwin, kita adalah suami istri, dan harus menjalankan tanggung jawab kita. Jika awak terus menahannya, ia tidak baik untuk kesehatan awak. Tidak mengapa, ia akan pulih setelah kesan obat itu hilang. Tunggu, jika awak tidak mahu, biar saya lihat jika ada cara lain yang boleh membantu. Apa awak buat ini? Ingat awak hebat sangat sebab tinggi? Saya cuma mau bantu awak. Sebenarnya, saya memang mahu. Saya cuma takut awak yang tidak rela. Ning Xiao, adakah awak sudah benar-benar pikirkan perkara ini? Saya takut kalau awak tidak rela. Ning Xiao, awak betul-betul sudah pikir masak-masak? Lu Jingshu suka Kanjou Ruoyi? Malam tadi, macam mana saya boleh hilang pertimbangan? Tidak. Saya sebenarnya mahu selamatkan orang. Betul, saya hanya mahu membantu orang itu. Jingshu, kenapa awak ada di sini? Saya datang untuk berterima kasih kepada Presiden Lu. Siapa yang benarkan kau datang ke sini? Orang yang jahat macam kau pun boleh datang. Kenapa aku tidak boleh? Kau. Xiao memang betul. Kenapa pula kau ke sini? Mak Cik Lu, semalam saya dengan Abang Jingshu. Ada sedikit salah faham. Ruoyi Jingshu anak saya sudah pun berkahwin. Jangan datang ke rumah kami lagi selepas ini, supaya menantu saya tidak salah faham. Mak Cik, saya tahu Mak Cik membantah saya berkahwin dengan Jingshu, dan saya terima kenyataan itu. Tapi Mak Cik tak boleh sebab tak suka saya. Mak Cik tipu saya dengan berkata Jingshu sudah berkahwin, bukan? Zhou Ruoyi, sikap kau yang terlalu bangga diri ini, sejak dari kecil sampai sekarang tak pernah berubah. Anak lelaki saya sudah berkahwin,
dan hidup dengan sangat bahagia. Jadi kau tidak perlu risau. Mak Cik. Tak kira sama ada Jingshu sudah berkahwin atau belum, dia tetap akan menjadi milik saya. Ning Xiao, kebetulan sungguh, awak juga bekerja di grup Lu? Bila saya balik tadi saya terfikir. Ning Xiao, kebetulan sekali awak juga bekerja sambilan di grup Lu? Saya balik dan berfikir sejenak. Tak perlu berkahwin, jadi teman hiburan saya saja. Jika kau cakap kotor lagi, aku ambil kain buruk ini dan sumbat mulut kau. Sudah diberi peluang tapi tak mau. Jangan berpura-pura suci di sini. Tuan ada dendam dengan Ning Xiao. Pengarah Zhou, Puan kenal dia? Saya rasa menyampah tengok dia. Cari jalan untuk halau dia keluar dari grup Lu. Puan jangan risau, saya jamin saya akan buat dia tidak senang duduk di grup Lu ini. Ning Xiao, kau penipu. Masa temu janji tempoh hari kata tak pernah bercinta, tapi tipu saya berpuluh-ribu dolar. Apa yang kau mengarut ini? Hei, masa perkenalan awak beritahu saya, awak tidak pernah bercinta sebelum ini. Awak tipu saya sampai saya habiskan berpuluh-ribu dolar. Apa yang awak merepek nih? Saya sudah selidiki semuanya. Masa awak berumur 18 tahun, awak ke bandar untuk bekerja? Tidak lama kemudian, awak pulang ke kampung dalam keadaan mengandung, mempunyai anak luar nikah, dan sampai sekarang awak masih tidak tahu siapa bapa kepada budak itu. Awak boleh hina saya, tapi jangan sesekali hina anak saya. Lagipun, saya tidak pernah menggunakan 1 sen pun uang awak. Awak berani tampar saya. Dasar orang pendek. Awak masih berani mau pukul saya. Apa salahnya kalau saya pendek? Walaupun pendek, saya tetap boleh tampar awak. Kalau awak berani hina anak saya lagi, saya tidak teraga-aga untuk buat lagi. Saya cuma cakap perkara yang betul. Memang anak awak itu tidak berbapa. Dulu memang tiada, tidak bermakna selamanya akan tiada. Lagipun saya sudah berkahwin. Awak sudah berkahwin? Sudahlah miskin, pendek pula. Suami awak pun mesti seorang orang miskin yang memalukan, kan? Lepaskan saya. Kenapa gelang ini nampak sangat serupa? Ning Xiao, dari mana datangnya gelang ini? Ini pemberian suami saya. Pulangkan balik pada saya. Ning Xiao, dari mana datangnya gelang ini? Ini pemberian suami saya. Pulangkan pada saya. Ini jelas sekali Jingshu dalam majelis lelongan. Membayar 100 juta dolar untuk gelang ini, ia adalah hasil rekaan mereka tersohor dunia, sebagai tanda cinta buat istrinya. Bermaksud sentiasa sehati sejiwa, hanya ada satu di dunia ini. Macam mana ia boleh ada pada engkau? Pengarah Zhou, mungkinkah gelang ini hanya tiruan? Mustahil. Lihatlah pada kilauan berlian dan teknik potongannya. Malah ada tanda tangan pribadi sang pakar. Barang tiruan tidak mungkin dapat menirunya. Suami kau yang tidak berharta itu, dari mana dia dapat uang? Mana mungkin dia boleh beli gelang berharga 100 juta dolar? Masih mahu nafikan yang kau mencuri? Jangan katakan kau mahu mengaku bahwa Presiden Lu adalah suami kau. Dengan status dan kedudukan Presiden Lu itu, bagaimana mungkin dia tertarik pada orang yang bermasalah fisikal dan katik macam kau? Saya tiada masalah fisikal. Ini karena saya hidup susah ketika kecil, karena selalu kelaparan. Rupa-rupanya bukan sekadar rendah, malah miskin juga. Orang kata si miskin memang tidak jujur. Gelang ini pasti dia yang curi. Rupa-rupanya awak bukan saja rendah, malah miskin juga ya. Orang kata golongan susah selalu ambil barang orang lain, gelang ini pasti dia yang curi. Saya sudah tahu, semalam saya nampak awak di rumah Presiden Lu. Adakah gelang ini awak curi pada masa itu? Saya tidak curi, terpulanglah kalau kalian tidak mahu percaya. Tak curi? Aduh, tangkap pencuri itu. Ning Xiao, Lepaskan saya. bagaimana awak boleh mencuri? Saya nampak awak agak cantik juga. Asalkan awak setuju temani saya berseronok sedikit.
saya akan bantu katakan perkara baik tentang awak. Perkara baik apa? Cobalah beritahu. Presiden Lu, Presiden Lu, Ning Xiao telah mencuri gelang milik Tuan. Kami baru saja menangkapnya merah. Siapa kata dia yang curi? Gelang ini saya sendiri yang hadiahkan kepadanya. Tuan hadiahkan? Salahkah saya berbuat begitu? Siapa yang kata dia yang mencurinya? Gelang tangan ini saya yang berikan kepadanya. Tuan yang berikan? Tak bolehkah? Ini semua karena Presiden Lu mahu memujuk Lele. Jadi kenapa kau kata suami kau yang bagi? Tak tahu malu sungguh. Syarikat ini tempat untuk bekerja. Hentikan niat buruk kalian. Saya sudah pun berkahwin. Jika saya dengar lagi sebarang gosip liar, kamu akan dipecat serta-merta. Kan saya dah kata, dia memang berniat buruk terhadap Presiden Lu. Sudah. Siapa yang tiada urusan boleh bersurai segera. Presiden Lu, gelang tangan Tuan sudah dipijak hingga rosak oleh Chen Xiu. Chen Xiu, Presiden Lu, maafkan saya tidak sengaja melakukannya. saya beri awak dua pilihan. Sama ada, bayar ganti rugi, ikut harga asal, atau biar polis yang uruskan perkara ini. Jangan, tolong jangan, Presiden Lu. Saya tidak mampu untuk bayar ganti rugi itu. Atau biar saya lapor polis saja. Tidak, jangan, Presiden Lu. Saya tidak mampu bayar ganti rugi itu. Hanya saya satu-satunya harapan keluarga saya. Saya tidak boleh masuk penjara. Tolonglah Presiden Lu. Rayu saya, beri saya satu lagi peluang. Ning Xiao, saya minta maaf. Tolong bantu saya merayu kepada Presiden Lu. Boleh atau tidak? Saya tidak terima permohonan maaf awak, dan saya juga tidak akan maafkan awak. Awak sekarang masih boleh pergi dengan cara yang baik. Jika saya panggil pengawal untuk usir awak dalam industri ini akan hilang maruah sepenuhnya nanti. Encik Chen, awak boleh pilih untuk bayar secara ansuran. Kami tidak akan ambil sebarang bunga. Awak cuma perlu bayar $5.000 sebulan. Hanya perlu bayar selama 1667 tahun, dan barulah semuanya selesai. Penjara. Saya pilih untuk masuk penjara. Sakit tak? Saya tidak apa-apa. Tapi ini di pejabat, Membuatkan awak rasa tidak selesa. Apa kata kita umumkan saja hubungan kita, jadi di masa hadapan, tidak akan berlaku lagi perkara seperti ini. Maafkan saya karena awak terpaksa menanggung ini. Apa kata kita dedahkan saja hubungan kita. Selepas ini, tidak akan berlaku perkara seperti ini lagi. perkawinan rahasia ini boleh mengurangkan banyak masalah yang tidak perlu. Sekiranya hubungan kita diketahui umum, dan jika orang yang membuli saya adalah Zhou Ruoyi, dia pasti akan berasa serba salah, kan? Baiklah, kalau begitu, selepas habis kerja, kita pergi jemput Lele balik dari sekolah bersama-sama. Tengoklah macam mana nanti. Saya perlu sambung kerja. Tidak perlu, tidak manis kalau orang nampak. Ini pasti disebabkan aku gagal melindunginya dengan baik. Sebab itulah dia marah. Sampai bila perkawinan rahasia ini perlu diteruskan. Masuk. Keputusan ujian DNA sudah keluar. Keputusan ujian DNA sudah keluar. Lupakan sajalah. Keputusan ini sebenarnya tidak begitu penting. Gelang itu sudah putus. Sediakan hadiah yang baru. Saya mau berikannya kepada dia. Baiklah. Dasar bodoh Chen Xiu itu. Perkara kecil begini pun tidak boleh buat. Pengarah, janganlah awak marah karena orang begitu. Di syarikat kita ini, sesiapa yang bijak menilai keadaan pun tahu, awak sebagai anak jutawan keluarga Zhou yang hebat, sanggup tinggalkan syarikat sendiri dan datang ke grup Lu, bukankah hanya untuk bersama dengan Presiden Lu, demi membina hubungan? Sekarang lihatlah, dengar kabar Presiden Lu sudah mahu berkahwin. Semua orang tidak tahu siapakah sebenarnya Puan Lu itu.
Ini merupakan satu peluang yang baik. Lakukan tugas bahagian awak sahaja. Jangan ceritakan perkara ini kepada orang luar. Saya faham. Puan jangan risau, saya pasti tidak akan bercakap sembarangan. Di hadapan orang lain, saya akan tetap panggil awak pengarah. Puan jangan risau, saya berjanji tidak akan sesekali membocorkan rahasia ini. Di hadapan orang lain, saya tetap akan memanggil Puan sebagai pengarah. Lagipun, Ning Xiao itu hari ini sungguh menyakitkan mata. Mahu saya uruskan dia? Pandai-pandailah awak buat kerja. Faham? Serahkan semuanya pada saya. Perlahan sedikit. Ada apa hal, sampai Mahu berasia begini? Awak lihatlah sendiri. Awak perlu berdiri sepanjang hari bekerja. Saya tahu awak sangat mengambil berat tentang pandangan orang lain, tetapi bagi saya, kebaikan hati awak dan ketabahan awak lebih bernilai daripada segalanya. Terima kasih banyak. Tetapi kasut ini nampak sangat mahal. Saya tidak boleh menerimanya. Sama ada kasut itu selesa atau tidak, hanya si pemakainya yang tahu. Awak layak melayani diri sendiri dengan baik, janganlah menolak. Kenapa? Awak tidak suka? Tidak, saya sangat menyukainya. Kenapa? Awak tidak suka ke? Tidak, saya sangat suka. Saya dengar minggu depan pihak kumpulan akan mengadakan sidang media. Adakah unit pembersihan kami boleh pergi? Sudah tentu awak mesti pergi. Hari itu saya akan berucap di atas pentas. Akhirnya saya boleh tunjukkan kepada dia bagaimana gaya saya semasa bekerja. Bersama dengan pengarah Zhouke. Zhou Ruoyi, dia pengarah reka bentuk, tentulah dia perlu terangkan konsep rekaannya. Kenapa awak tanya begitu? Dia nampak begitu gembira. Rupanya sebab Mahu berada di atas pentas bersama orang yang disukai. Presiden Lu, Dewan Mesyuarat, dan ruang pameran, semuanya sudah siap disediakan. Adakah Ning Xiao dan Lele sudah sampai? Puan sibuk mengemas dewan sepanjang pagi tadi, tetapi penyelia unit pembersihan kata, selepas makan tengah hari, Puan tiba-tiba hilang dan tidak dapat dihubungi. Hello? Jingshu, awak di mana? Sesuatu telah berlaku. Suna tidak sadarkan diri karena sakit. Keadaannya sangat serius. Ning Xiao juga ada di sini. Hello? Jingshu, awak ada di mana? Sesuatu telah berlaku. Suna telah keracunan. Keadaannya sangat serius. Ning Xiao pun ada di sini. Apa yang sudah berlaku? Setengah jam yang lalu, Suna masih lagi sihat, tapi selepas dia minum separuh botol air di bilik rehat, dia kata perutnya sakit sangat. Katanya ada sesuatu dalam air itu. Itu dia. Hanya dia sahaja yang masuk ke pejabat saya. Dia pasti mahu membalas dendam atas perkara yang lepas. Dia letak sesuatu dalam air saya. Dia mau halang saya ke sidang media itu. Dia sungguh jahat. Bukan saya. Saya cuma melakukan kerja pembersihan biasa. Saya tidak pernah menyentuh air dia. Ning Xiao, tengoklah Suna sudah jadi begini. Takkanlah dia mahu gunakan nyawa sendiri untuk buat main-main. Ini bukan perkara kecil. Bagaimana kalau ini benar-benar keracunan? Di mana, dokter? Pasukan perubatan sedang dalam perjalanan. Sekurang-kurangnya 10 menit lagi mereka akan sampai. Presiden Lu, saya mahu buat laporan polis. Ini cobaan untuk mencederakan saya. Ini akan merosakkan saya. Merosakkan jabatan reka bentuk kita. Merosakkan sidang media kita nanti. Suna, jangan terlalu emosi. Kesehatan awak lebih penting. Jingshu. Dia musnahkan jabatan rekaan kita. Dia musnahkan pelancaran kita. Suna, bertenang. Jaga kesehatan awak. Jingshu, apa patut kita buat? Tunggu dokter sampai. Periksa apa ada dalam air itu sebelum laporkan pada polis. Kalau tidak, perkara ini akan jadi kecoh dan menjejaskan pelancaran itu. Tidak boleh. Dia halang saya pergi ke pelancaran. Dia juga mesti terima balasan. Ada satu cara untuk buktikan bahwa saya tidak bersalah. Apa? Ning Xiao, jangan terburu-buru. Dokter, cepat panggil dokter. Baik. Tak apa, saya oke saja. Mungkin sebab dos dalam air itu sikit sangat, atau dia sudah makan penawar awal-awal.
Soalnya kan awak dah luntur. Suna, Bukan saya, bukan saya. Ia dilakukan oleh pengarah Zhou. Suna, sebab awak nak lari dari tugas pameran. Awak sanggup fitnah rakan sekerja. Jingshu, saya kurang tegas menguruskan pekerja. Saya tak sangka dia seberani ini. Sanggup kau memfitnah rakan sekerja semata-mata mahu mengelak daripada tugas pembentangan? Jingshu, ini adalah kesilapan pengurusan saya. Saya tidak sangka dia begitu berani. segera bawa Suna ke Jabatan Sumber Manusia untuk urusan pemberhentian kerja. Beritahu pengawal keselamatan, perhatikan dia mengemas barang, dan beredar dari sini. Sebelum majelis ini berakhir, saya tidak mahu sebarang masalah berlaku. Presiden Lu. Baik, Presiden Lu. Presiden Lu, saya minta maaf. Tolong beri saya satu lagi peluang. Saya tidak akan buat lagi. Presiden Lu, Presiden Lu. Jangan risau, awak pergi bantu di kawasan logistik Dewan dulu. Kita berbincang kemudian. Baik. Grup Lu mampu berada di tahap sekarang, bukan karena bergantung pada seorang dua yang jenius, tetapi karena setiap pekerja di setiap bahagian yang telah memberi komitmen. Dalam pembangunan bakat grup Lu pada masa hadapan, kami akan lebih mengutamakan kebajikan manusia. Pada masa yang sama, pihak syarikat akan mengoptimumkan urusan kerja, menambah waktu rehat kaki tangan, karena keluarga adalah yang paling utama. Sekarang, dipersilakan hadirin ke Dewan Pameran untuk melihat sendiri rekaan produk baru dan inovasi teknologi dalam pelbagai bidang bagi suku tahun ini daripada grup Lu. Sekarang, sila ke Dewan Pameran untuk melihat produk suku ini dari grup Lu, merangkumi pelbagai bidang rekaan baharu dan inovasi teknologi. Malam ini ada majelis sambutan di hotel. Saya akan minta pemandu jemput awak nanti. Baiklah. Ini saya. Presiden Lu, kenapa awak belum balik lagi? Sebab tengah tunggu awak. Masih panggil Presiden Lu. Lu Jingshu, Panggil saya abang sayang. abang sayang. Awak ada minum alkohol? Minum sedikit saja. Jom, Wan Lu. Jom pergi, Puan Lu. Berapa banyak awak minum semalam? Perlahan-lahan, hati-hati. Saya tak pernah mabuk seumur hidup. Macam mana boleh mabuk pula? Bukankah awak cakap? Awak tak pernah minum alkohol sebelum ini? Betul. Sebab itu, saya nak minum beberapa gelas lagi. Yalah, yalah. Awak tak mabuk. Kerasnya. Kerasnya. Ning Xiao, awak tahu apa yang awak sedang buat? Kenapa jadi lagi? Lain kali saya tidak akan minum alkohol sebanyak ini lagi. Nak kemana itu? Awak dah bangun? Kita sekarang dalam status perkawinan rahasia. Tak boleh biarkan orang lain nampak saya keluar dari bilik awak. Saya kena pergi dulu. Ini bilik awak, kalau terbongkar sekalipun, saya yang akan tanggung. Kalau begitu, awaklah yang pergi. Panggil saya suami, baru saya pergi. Suamiku? Ning Xiao, jabatan reka bentuk Naguna bilik mesyuarat. Cepat bangun dan kemas. Oh, baiklah, saya datang sekarang. Kenapa dalam bilik awak ada suara lelaki? Oh, saya datang sekarang. Kenapa di dalam bilik awak ada suara lelaki? Saya cuma main telepon tadi. Saya akan segera balik ke syarikat. Bagi saya, Jingshu,
terlalu baik hati. Slogan mementingkan kebajikan itu kononnya sampai membenarkan tukang cuci seperti awak menyewa bilik sendiri hanya merendahkan martabat kami saja. Awak sengaja, ya? Bukan, dia yang mengkritik cara pengurusan saya. Perkawinan kita dirahasiakan sekarang, awak janganlah buat kecoh. Baiklah, Lu Jingshu, seolah-olah tidak begitu menyukai Zhao Ruoyi. Adakah itu cuma perasaan saya saja? saya perlu pergi bertugas keluar kawasan selama sebulan. Awak jaga diri baik-baik semasa saya tiada. Yalah, saya tahu. Saya tahu. Cepat pergi. Seorang pekerja pembersihan berani mahu berebut lelaki dengan aku. Zhou Ruoyi, awak sudah hancurkan hidup saya. Setiap kali saya keluar mencari kerja, apabila mereka periksa latar belakang saya, Bantu aku buat satu lagi perkara. Jika berjaya, seumur hidup kau tidak perlu bekerja lagi. apa perkaranya? Buat Ning Xiao hilang dari sini. Dia orang kampung. Sepatutnya dia duduk di kawasan pedalaman dan fokus membesarkan anak di sana. Ini satu paksaan. Ini perkara yang salah di sisi undang-undang. Jika ditangkap, kita akan dipenjarakan. Salah? Siapa yang akan periksa? Dia hanyalah pekerja pembersihan yang tidak mempunyai sesiapa. Kalau dia hilang pun, pihak syarikat paling kuat hanya buat laporan sahaja. Ini satu kesalahan. Kalau tertangkap, kau akan masuk penjara. Kesalahan? Siapa yang akan periksa? Dia cuma seorang tukang cuci yang tidak mempunyai sesiapa. Kalau dia hilang, syarikat paling pun hanya akan buat laporan polis. Bila masa berlalu, siapa lagi yang peduli? Ini uang pendahuluan. Selepas semuanya selesai, aku beri bakinya. Cukup untuk kau pergi jauh dan mulakan hidup baru. Sekurang-kurangnya lebih baik daripada keadaan engkau yang dipulaukan semua orang sekarang, bukan? Saya perlukan masa untuk cari orang dan buat rancangan. Lebih cepat lebih bagus. Saya faham. Ning Xiao, ini salah kau sendiri. Ning Xiao, terima kasih atas kerja keras kau. Ning Xiao, susah payah awak buat semua ini. Sebenarnya, awak orang yang cukup baik. Sebelum ini saya salah sangka pada awak. Semua ini salah Suna yang bercakap bukan-bukan. Sekarang bila difikirkan semula, kata-kata dari orang seperti dia, mana boleh dipercayai. Semuanya sudah berlalu. Awak kenapa? Adakah perut awak rasa tak selesa? Ah, tak ada apa-apa. Mungkin sebab pagi tadi saya makan sarapan terlalu banyak, jadi rasa loya sedikit. Kalau begitu, awak berehatlah dulu, biar saya sendiri yang bersihkan pejabat ini. Terima kasih. Jangan biarkan saya tunggu terlalu lama. Bila kali terakhir saya datang bulan, kali terakhir datang bulan adalah bila ya? Sudah 2 bulan berlalu. Jangan-jangan Si kecil, kenapa mencurigakan begini?
Saya mengandung. Tetapi, Lu Jingshu cintakan Zhao Ruoyi. Adakah dia akan pikir, saya mau gunakan anak ini untuk mengikatnya? Jalan tidak tengok depan. Presiden Lu, awak sudah balik. Berjalan tak tengok depan ke? Presiden Lu, awak sudah balik. Apa yang awak sorokkan di tangan tuh? Oh, tak ada apa-apa. Sayang, adakah ada apa-apa perkara yang awak tak boleh beritahu saya? Presiden Lu, ada kecemasan bagi proyek luar negara. Pihak lawan meminta kita segera memulakan mesyuarat video. Kita cakap di rumah nanti, tunggu saya. Baiklah. Presiden Lu, Tuan, begitu tergesa-gesa selesaikan kerja ini, sebenarnya supaya boleh balik awal untuk menemani Puan, kan? Jangan banyak cakap. Suna. Suna. Apa yang awak coba lakukan? Sudah tentu mahu menghantar awak balik ke tempat asal awak semula. Orang-orang di pergunungan itu sangat sukakan orang seperti awak, senang untuk berkeluarga. Kalian sedang menculik saya. Ini menyalahi undang-undang. Salah di sisi undang-undang, selepas hantar awak ke gunung, siapa yang akan tahu? Jangan risau. Saya sudah pun mencari pembelinya. Dia memang sukakan yang kecil molek seperti awak, supaya senang dikawal. Tolong, tolong. Mengenai urusan seterusnya, kalian aturkanlah segera dan lakukannya dengan cepat. Presiden Lu, kenapa tuh? Selamatkan orang itu. Jangan takut, saya datang. Presiden Lu, semua ini hanyalah salah faham, semuanya karena hutangnya, sebab itulah saya. Jangan takut, saya sudah sampai. Presiden Lu, semua ini cuma salah faham, ini semua karena hutang haram yang dia buat, sebab itu saya... Asisten Kasliu, serahkan kepada awak. Baik. Hubungi polis, saya mau jalankan proses undang-undang yang paling tegas. Aku mau Suna meringkuk di sana seumur hidupnya. Jingshu, apa yang sebenarnya telah berlaku? Kenapa Xiao Xiao boleh dibawa pergi oleh orang? Semuanya sudah diselesaikan, dan perkara ini tidak akan berlaku lagi. Aduhai, kamu nih. Bagaimana kamu jalankan tanggung jawab sebagai suami? Xiao Xiao sedang mengandung. Kalau ada apa-apa berlaku kepadanya. Kalau awak rasa ini satu beban, atau awak tidak mahukan anak ini, saya boleh lepaskannya. Aku mahu. Apa yang awak kata? Aku kata, aku mahukan anak ini. Awak dan Lele, serta bayi di dalam kandungan itu, aku mahukan semuanya. Kita adalah suami istri. Awak, Lele, dan juga bayi dalam kandungan awak, saya mahu semuanya. Kita adalah suami istri. Masakan saya tak mahu anak kita sendiri? Ning Xiao, awak hanya perlu jaga diri dan lahirkan anak kita. Habis itu, bagaimana dengan Zhao Ruoyi? Zhao Ruoye, apa kaitannya dengan dia? Bukankah awak sukakan dia? Sebab Mak tidak setuju? Sebab itu awak kahwini saya. Awak ini, apa yang awak pikirkan sangat sepanjang hari, bila masa pula saya pernah kata yang saya sukakan Zhao Ruoye. Tapi, bukankah kalian kawan sejak kecil? Semua orang di syarikat cakap begitu, malah awak juga layan dia dengan sangat baik. Keluarga Lu dan Zhou adalah kawan lama. Ayahnya amanahkan saya untuk jaganya. Hanya itu sahaja. Betulkah? Ning Xiao, perkara yang saya tidak mau buat, tiada siapa boleh paksa saya. Jadi, saya rasa,
Sejak pertama kali saya nampak awak, saya memang sudah ada hati pada awak. Baiklah, saya mahu ke tandas sekejap. Hati-hati. Saya tidak apa-apa. Maaf, saya terselerakkan file awak. Tak payah. Apa ini? Saya suruh. Asisten khas Liu, uruskan dulu, masih belum sempat dibuka. Awak dan Lele sudah menjadi teman hidup dan keluarga saya. Keputusannya sudah tidak penting lagi. Penting. Ini sangat penting. Lele ialah anak awak, anak kita berdua. Biar betul. Jadi orang 6 tahun lepas itu awak? Ya, Baguslah. Tapi masanya tidak kena. Lele baru berumur 4 tahun, sedangkan kita bersama 6 tahun lepas. sebab saya seorang diri, susah untuk daftar kelahiran anak. Jadi pendaftarannya lewat sedikit, dan umurnya dikurangkan 1 tahun. Umur sebenar Lele ialah 5 tahun. Maafkan saya, sebab biarkan awak seorang diri menanggung segala kesusahan ini. Bukan. Sayalah yang patut berterima kasih pada awak. Terima kasih sebab masih ingatkan saya, masih sanggup mencari saya, dan beri Lele sebuah keluarga. Esok, kita akan beritahu berita gembira ini kepada emak dan Lele. Tapi Lele, bolehkah dia terima yang awak ialah ayah kandungnya? Malah, dia bakal dapat adik lelaki. Atau adik perempuan tidak lama lagi. Lele budak yang baik, dia pasti akan tumpang gembira untuk kita. Tak berguna. Mulai minggu depan, kumpulan akan memulakan tempo selama sebulan minggu, budaya kebersihan untuk semua kaki tangan. Setiap jabatan perlu meluangkan masa separuh hari seminggu untuk turut serta dalam menjaga kawasan awam dan melakukan pembersihan asas di aras ini. Jabatan kebersihan akan menetapkan jadwal bertugas. Presiden Lu, kita adalah syarikat antara bangsa. Kaki tangan kita semuanya adalah golongan elit dalam industri ini. Meminta mereka meninggalkan kerja masing-masing hanya untuk menyapu lantai dan mengelap meja, tidakkah perkara ini kelihatan terlalu melampau? Jika orang luar tahu, kita akan menjadi bahan ketawa dalam industri. Golongan elit sepatutnya lebih paham, jika perkara kecil tidak boleh dibuat, bagaimana mahu buat perkara besar. Sikap praktikal dan berjimat cermat, serta menghargai hasil kerja sendiri, bukanlah satu bahan ketawa, tetapi ia adalah asas budaya korporat yang mahu diterapkan oleh grup Lu pada masa depan. Keputusan ini muktamad. Cik Ning, ini makan tengah Anda. Asisten khas Liu, sejak bila standar makanan pekerja pembersihan bertukar menjadi taraf 7 bintang, syarikat ini memang nampaknya adil pada semua orang. Hari ini ada peningkatan kebajikan. Ini adalah percubaan rawak, dan Cik Ning hanya betul-betul terpilih secara rawak. Jika pengarah Zhou berminat, esok Anda boleh mohon untuk mencubanya. Cik Ning, sila nikmati makanan Anda. Presiden Lu, kebajikan rawak Anda ini terlalu mahal harganya. Puan Lu berhak mendapat yang terbaik, makan sehingga habis, nanti malam saya akan periksa. Ini ialah barangan yang Presiden Wang minta untuk dihadiahkan kepada rakan kongsi luar negara yang membawa maksud kemewahan dan kekayaan. Penghantaran sepatutnya dibuat minggu depan, tetapi sekarang lihat apa yang dah jadi. Apa yang berlaku? Petang ini, hanya Ning Xiao sahaja yang masuk ke bilik tetamu nomor 3 untuk kerja-kerja pembersihan rapi. Ning Xiao, saya tahu ada salah faham antara kita berdua, tetapi awak tidak boleh guna barang berharga milik syarikat untuk lepaskan geram, bukan? Saya tidak melakukannya. Saya cuma menjalankan tugas seperti biasa,
Lagipun kotak itu diletakkan di bahagian yang paling atas, saya sendiri tidak sampai nak mencapainya. Awak tak tahu guna kerusi ke? Lagipun, jabatan pentadbiran ada rekod bahwa hanya kat awak sahaja yang masuk ke dalam bilik ini. Jika bukan awak puncanya, maka ukiran jet ini melompat sendiri dan jatuh sehingga hancur berderai. Presiden Lu, rekod akses pintu, memang menunjukkan perkara itu. Saya benar-benar tak sentuh apa-apa. Selepas siap cuci saya terus pergi. Sebelum saya keluar, keadaannya masih elok sahaja. Ning Xiao, sebelum siasatan selesai dijalankan, awak digantung tugas buat sementara waktu. Awak pun tak percayakan saya? Ini mengikut prosedur. Asisten Kas Liu, bawa Ning Xiao keluar dari sini. Lu Jingshu tidak guna. Sanggup dia bantu orang lain fitnah saya? Penipu. Padahal kata mahu lindungi saya. Boleh tahan juga barang dia. Tak payah nak sibuk. Masuk ke dalam kereta. Tak mahu. Awak pasti mau bertikam lidah dengan saya di sini. Awak tak takut orang lain nampak? Saya tahu ada sesuatu yang tak kena dengan isu ukiran jet itu. Awak tahu? Habis itu kenapa awak? Kalau tak gantung tugas awak, bagaimana mau buat orang di sebalik semua ini lalai dan kurang waspada? Saya sudah pun memperoleh beberapa bukti. Jadi awak akan bersihkan nama saya semula? Sudah tentu, tapi perlukan sedikit masa untuk ikut prosedur. Sebab itulah saya arahkan awak gantung tugas dulu. Coba, awak pikir, saya boleh jelaskan keadaan sekarang dan benarkan awak sambung kerja, tapi orang yang nak khianat awak itu pasti akan guna cara yang lebih licik lagi. Awak sekarang sedang berbadan dua, saya tak berani nak ambil risiko. Tetapi pilihan di tangan awak. Jika awak mahu terus bekerja, saya akan buat sehabis baik untuk jaga awak. Tapi jika awak setuju untuk berehat di rumah buat sementara waktu, supaya hati saya tenang, saya berjanji akan segera cari dalang yang buat onar ini, dan berikan keadilan kepada awak. Jingshu, Jangan risau, dia takkan nampak awak. buka tingkap sekejap. Saya ada bawakan suplemen untuk Mak Cik Lu. Tadi tertinggal di dalam pejabat awak. Eloklah awak tolong bawa balik sekali. Cepat, awak tunduk. Bukalah pintu. Tolong buka tingkap. Jingshu, kenapa tak buka? Jingshu, tolong sampaikan salam kepada Mak Cik Lu ya. Baiklah, kalau tiada apa-apa lagi, saya perlu pergi sekarang. Jingshu, hati-hati di jalan raya. Bye-bye. Bye-bye. Hampir luruh jantung saya. Sikit lagi hampir tertangkap dengan Zhou Ruoyi. Nasib baik badan awak kecil, memang mudah mahu sembunyikan awak. Awak kata saya pendek, Saya sedang memuji awak. tapi ia tak kedengaran seperti satu pujian. Jadi, bagaimana dengan keputusan awak? Saya akan berehat di rumah demi anak kita, tapi pastikan awak siasat perkara ini secepat mungkin. Jangan risau. Saya janji. Jingsu, kenapa awak datang ke sini? Datang untuk uruskan kes ukiran jet tempo hari. Ning Xiao bukankah sudah diberhentikan? Jangan gopoh. Mari jumpa seseorang. Halo pengarah Zhao, Ning Xiao, kenapa awak masih berani datang ke syarikat ini? Presiden Lu yang suruh saya kembali. Dia kata tentang kes ukiran jet itu, dia mahu membersihkan nama saya. Kalau bukan sebab awak pecahkan ukiran jet itu, mana mungkin kerjasama itu ditamatkan? Pihak grup Lu kami tidak meminta awak bayar ganti rugi, itu sudah cukup baik buat awak. Kerjasama itu tidak ditamatkan. Apa? Proyek Presiden Wang itu sudah berjaya ditandatangani. Cik Ning telah mencari Presiden Wang dan menjelaskan kepadanya apa yang sebenarnya berlaku serta sikap syarikat dalam menangani masalah. Pihak mereka sangat memahami dan sangat menghargai cara syarikat menangani masalah dalaman yang telus. Itu hanya kerana nasib dia baik. Ning Xiao yang buat salah dahulu, dia sememangnya patut bertanggung jawab. Ada seseorang yang telah memerangkap dia. Jika orang itu mahu mengaku,
Saya masih boleh memaafkan perbuatan lalu. Tiada siapa mau mengaku, ya? Jika begitu, saya tidak akan bertolak ansur lagi. Semasa kejadian kerusakan itu berlaku, semua kamera litar tertutup di kawasan itu telah dimatikan sementara menggunakan kad akses tahap tinggi. Pemilik kad akses itu ialah Zhao Ruoyi, yaitu pengarah Zhao sendiri. Kad saya telah dicuri. Bahagian pentadbiran ada rekodnya. Hasil pemeriksaan cap jari pada serpihan ukiran jet, selain daripada orang yang menguruskannya, hanya ada Cik Zhao, cap jari awak sahaja, tiada cap jari Ning Xiao. Apa maksudnya itu? Mungkin dia pakai sarung tangan. Jangan tergesa-gesa. Saya rasa ada sesuatu yang pengarah Zhao perlu awak jelaskan dengan baik. Mengikut pengakuan terbaru Suna yang diambil oleh polis, dia mengaku bahwa Zhao Ruoyi Cik Zhao, awak yang mengarahkannya menculik Ning Xiao untuk dijual ke kawasan pedalaman. Rupanya itu perbuatan awak. Ini fitnah. Suna itu, dia sendiri yang tertangkap. Dia coba mengheret saya sekali. Jingshu, awak tak boleh percaya cakap dia. Polis menemui banyak uang tunai di tempat kediaman Suna. Malah pada peti uang itu ada cap jari awak. Terdapat juga rekod komunikasi antara awak dan Suna. Apalagi yang awak mau katakan? Jingshu, saya mengaku silap. Tolonglah, demi hubungan baik antara kedua-dua keluarga kita, tolong maafkan saya kali ini. Saya tidak akan buat lagi. Demi menghormati Pak Cik Zhao, saya tidak akan menyaman awak. Tetapi pihak grup Lu akan sentiasa menyimpan hak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas awak. Sekarang, sila keluar. Ning Xiao telah difitnah. Nama baiknya dibersihkan mulai hari ini. Bersurai. Sangat menakutkan. Saya sudah berpikir, buat sementara waktu ini, saya belum mau kembali ke syarikat. Hah? Kenapa? Sekarang tiada siapa yang berani bully awak lagi. Saya sedang mengandung. Saya tidak sanggup hadapi kekacauan lagi. Saya mau pastikan bayi ini lahir dengan selamat. Tentang kerja pula. Sebelum ini saya hanya tahu mengemas, saya tidak banyak membantu. Siapa kata? Awak seorang yang teliti, sabar, dan mempunyai kebolehan belajar yang kuat. Jika awak mahu, sepanjang tempo ini, awak boleh baca buku di rumah dan belajar sesuatu. Apabila bayi sudah lahir dan kesehatan awak sudah pulih, awak boleh kembali bila-bila masa. Pada masa itu, apa sahaja jawatan yang awak mahu, saya akan sokong. Benarkah? Bolehkah saya belajar? Tentu sekali, Puan Lu kita di masa hadapan boleh menjadi wanita kerjaya yang hebat. Baik, saya akan berusaha. Kenapa kau lagi? Kau udah anggap tempat nih macam rumah sendiri, ya? Tuan rumah tak ada, sila pergi. Jangan gerak. Kau keluar sekarang. Keluar. Jangan tarik akulah. Patutnya yang berambus tuh kau. Dasar perempuan simpanan. Tuan rumah tak ada. Dan kau pula sibuk duduk di sini ya? Jangan mengarut. Saya istri Lu Jingshu. Bohong. Mana sijil nikah? Kalau tak boleh tunjuk, maknanya kau berbohong. Lepaskan, saya pergi ambil. Kau nak lari ya? Jangan harap. Berambus dari sini. Kau nak apa lagi di sini? Jingshu, saya datang nak minta maaf. Saya nampak dia mencurigakan tadi. Ning Xiao balik ke rumah sendiri. Kenapa nak dicurigakan? Rumah sendiri? Mana mungkin? Tengok betul-betul, Ning Xiao adalah istri aku dan satu-satunya tuan rumah wanita di keluarga Lu. Mustahil. Kau? Macam mana kau boleh kahwin dengan tukang cuci? Itu bukan urusan kau. Pergi sekarang. Kalau kau ganggu dia lagi, aku tak teragak-agak untuk bercakap dengan pengerusi Zhao kau. Jingshu, saya dah kenal awak bertahun-tahun. Dia pula baru kenal awak beberapa bulan sahaja. Berambus. Xiao, kamu tak apa-apa. Saya tak apa-apa. Esok, aku akan umumkan hubungan kita kepada umum. Aku nak tengok siapa lagi yang berani bully istri aku. Lu Jingshu, terima kasih kerana beri saya dan Lele sebuah keluarga. Panggil saya abang. Abang. Abang, Lele sudah hilang. Apa? Asisten Kasliu, periksa semua rekaman kamera litar tertutup. Baik.
Bertenang dulu. Semasa kamu keluar rumah hari ini, ada nampak apa-apa yang mencurigakan? Macam ada. Macam kereta yang sepatutnya ambil kami lambat sampai, tapi di depan pintu rumah memang sudah ada kereta lain yang sedang menunggu. Ini maknanya seseorang telah memasang perangkap. Siapa? Siapa yang sanggup buat perkara begini pada kanak-kanak? Presiden Lu, nomor plat itu adalah palsu. Muka pemandu itu juga sangat asing. Dia bukan orang kita. Tuan Muda Lele telah dibawa keluar dari bandar. Keluar dari bandar? Simak aliran dana sekarang. Orang yang berani bertindak begini pasti sudah menerima bayaran yang besar. Jumpa pun, akaun pemandu itu pagi subuh tadi telah menerima satu pemindahan uang dalam jumlah besar. Ia datang dari akaun pribadi Zhou Ruoyi. Dia lagi? Sejak dia hilang muka tempo hari, dia benar-benar sudah gila. Asisten khas Liu, bantu aku kesan lokasi yang mungkin dia berada. Sedang diperiksa. Zhou Ruoyi mempunyai sebuah villa perkutian di pinggir bandar. Baru-baru ini, ada rekod penggunaan air dan elektrik di sana. Mari, Saya pun nak ikut. kalau begitu, ikut aku rapat-rapat. Jingshu, kau akhirnya jumpa aku juga. Di mana Lele? Jangan terburu-buru. Mari kita berbual dahulu. Kalau aku dibandingkan dengan Ning Xiao, apa sebenarnya kekurangan aku? Aku tak ada masa nak cakap kosong dengan kau. Cepat serahkan anak aku semula. Anak kau, budak itu hanya pembawa malang. Sebab ada budak itu dan Ning Xiao, kau tak pernah nampak kehadiran aku. Zhou Ruoyi, apa yang kau mahu sebenarnya? Mudah saja, kau tanda tangani surat perjanjian cerai ini. Jika tidak, beberapa bilik dalam rumah ini sudah dialirkan elektrik. Aku akan kira sampai 3. Sekiranya engkau tidak setuju juga, bersedialah untuk berpisah dengan anak engkau selamanya. Saya akan tanda tangan. Jangan. 3. Jangan apa-apakan, Lele. Saya tanda tangan sekarang. Tanda tangan cepat. Jingshu, saya rasa dia masih tidak begitu cintakan awak. Perasaan saya terhadapnya sudah memadai. Berhenti. Apa yang awak nak buat? Biarkan saya tengok sejauh mana kegilaan awak akan berterusan. Lepaskan saya. Polis akan sampai tak lama lagi. Kalau mereka sampai pun kenapa? Jika aku tidak dapat memilikinya, kalian pun jangan harap dapat. Apa yang berlaku? Dah kalah? Benar-benar sudah kalah. Bawa dia pergi, serahkan kepada polis. Baik, Tuan. Jingshu, macam mana awak boleh pikir sampai ke sini? Semenjak dia buat kecoh di syarikat lagi, cuma saya tak sangka dia akan bertindak seagresif ini. Tak apa, semuanya sudah berakhir. Rupanya awaklah orangnya. Momo, Saya berkahwin dengan lelaki yang tidak sampai 1 jam saya kenali. Begitu sahaja kami berkahwin. saya ada urusan segera yang perlu diselesaikan. Kad ini tiada had kredit, kata laluannya ialah 8 sebanyak 6 kali, gunakan sesuka hati awak. 2 tahun yang lalu, awak sanggup berkahwin dengan orang asing demi menunjukkan bakti kepada ibu. Segala keikhlasan dan rasa terharu yang awak tunjukkan sebenarnya hanyalah kerana saya hanyalah suami di atas kertas sahaja, dan bukannya kerana saya ialah Lu Jingsu. Bukan begitu. Saya mengaku sebelum ini, sebahagian besar tujuannya adalah untuk menenangkan hati mak saya. Tapi setelah saya tahu bahwa orang yang saya kahwini itu awak, saya mula kagum dengan bakat awak. Saya berasa terharu bila awak melindungi saya. Malah jantung saya berdegup kencang setiap kali awak mendekati saya. Lu Jingsu, apa maknanya pada pandangan awak? Adakah apa yang awak katakan itu benar? Awak pun sukakan saya? Adakah saya akan menipu awak? Saya bersama awak, bukannya untuk memuaskan hati mak, dan bukannya juga untuk membalas budi awak, tapi ia adalah kerana saya sukakan awak. Momo, 2 tahun yang lalu, perkahwinan kita bermula daripada sebuah tanggung jawab dan janji. Tapi hari ini, saya mahu kita bermula semula. Cincin ini
bukan sekadar pengganti cincin kawin kita, tapi merupakan satu lamaran yang ikhlas. Puan Linmu, sanggupkah awak tinggalkan segala budi dan janji lama kita atas nama cinta, menerima Lu Jingshu sebagai suami awak semula untuk bersama-sama saya menempuhi hari-hari di masa hadapan? Ya, saya sudi. Kita rupa-rupanya terlupa bahwa sebenarnya kita sangat mencintai satu sama lain. Ternyata saat-saat indah yang hilang itu tidak pernah lenyap dari hati. Lepas ini kita tidak akan lupa lagi, takkan sekali-kali lupa lagi.